اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 41, baris yang ketiga daripada bawah. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 41, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada diwajibkan atas engkau, dan tiada diwajibkan atas engkau, tiada diwajibkan pada syarak mengubah akan tabiat, akan perangai manusia, kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas mengubah akan tabiat. Tiada kuasa ni pada kebanyakan kelakuan, kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, akan tabiat, melainkan mereka yang putus penilikannya. Putus penilikan mereka ni, putus penilikan daripada makhluk, bahkan mengetahui ia mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni mengetahui dengan yakin akan bahawasanya yang ampunyanya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia yang ampunya nikmat isi api neraka, atau ada ia yang punya nikmat isi syurga. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, akan perangai semula jadi manusia. Kenapa tidak diwajibkan pada syarak? Kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas mengubah akan tabiat pada kebanyakan kelakuan. Ini sambungan daripada perkara yang kedua, daripada dua perkara yang melepaskan diri engkau daripada dosa dengki. Dalam keadaan dengki itu masih lagi ada di hati, dalam keadaan dengki itu masih lagi ada di hati, yang mana mujahadah dah nak menghilangkan dengki terdahulunya dengan ilmu dan dengan amal, bicara terdahulu. Tapi tabiat manusia, perangai manusia ni, contohnya kalau berseteru, maka apabila seteru dapat nikmat, hati kurang gembira, kurang kasih. Kalau seteru kena balak, hati jadi suka, jadi kasih. Itu tabiat.
Yang mana berseteru adalah di antara punca yang menyebabkan timbul sifat dengki di hati. Sifat dengki di hati, sifat kecelaan yang keempat dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dengki di hati ni, cita di hati akan hilang nikmat daripada orang lain, ataupun cita di hati orang lain tadi itu ditimpa balak, diturunkan balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengki ni sifat kecelaan yang besar di hati. Yang mana dengki ni haram ijma' ulama serta dosa besar. Haram tak ada haram, tapi haram ni ada haram dosa besar dan ada haram dosa kecil. Tapi dengki ni haram dosa besar. Kira-kira kau sekali dengki, orang ni dipanggil orang fasik. Orang fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali. Orang tinggal semayang sekali, fasik. Orang minum arak sekali, fasik sebab dosa besar belaka itu. Orang hasad, fasik sebab dosa besar. Tapi ini kesalahan yang tersembunyi. Kemudian dengki ini membatalkan pahala kebajikan kita, yang mana kebajikan kita tu ada pahala kebajikan yang sempurna, barulah ada pahala. Kemudian dalam kitab Penawar Hati didatangkanlah ini obat untuk menghilangkan sifat dengki dengan ilmu dan amal. Tetapi tabiat manusia ni agak sukar. Tambahan pula kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan timbul sifat dengki. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ini didatangkan 3 sebab. Dalam kitab Sairus Salikin didatangkan beberapa sebab yang lain yang tidak dinyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Di antara sebab yang agak nyata, di antara sebab yang agak nyata menjadi punca kepada dengki selain daripada berseteru adalah apa ni? Bersaing, saingan, bersaing, yang mana berpunca daripada takut daripada luput maksud tujuan. Jadi saingan ni dengan bahawa tujuan kita tu tujuan yang satu, tujuan yang sama. Jadi apabila bersaing ni kita takut luput maksud kita tu. Macam saya sebut sebenarnya orang berniaga. Tujuan orang berniaga ni nak supaya laku. Nak laku ni kena ada pelanggan. Jadi pelanggan ni pelanggan yang sama. Berniaga kemudian pelanggan yang sama. Jadi apabila pelanggan yang sama, maka takut daripada luput maksud tadi ni, hak ni di antara yang menyebabkan timbul dengki di hati. Ni timbul dengki di hati. Hak bersaing seumpama ni, tabiat manusia sukar untuk menghilangkan sifat dengki. Hak saya sebut sebelum ni kan, orang berniaga sebelah menyebelah. Orang berniaga sebelah menyebelah. Kemudian dia pula perniagaan dia tu lebih laku daripada kita. Kemudian pula diuji pula kitanya, dia hak lebih laku, lebih dapat sambutan tu pula, dia jadi sombong pula dah dengan kita ni. Ni pada ujian kepada kita tu. Dia sombong dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan dia tu ujian besar kepada kita, nak hilang sifat dengki di hati. Kau gerang kita. Dahlah kita dengan dia tu bersaing. Dia lebih berjaya pada ni. Tiba-tiba dia sombong pula. Maka kita kau sakit hati. Ni akan bawa pada berseteru apa semua. Ni saingan. Mana dalam FB minggu lepas adalah orang yang mengikuti FB, dia kata saya berniaga, dia kata. Saya sebut minggu lepas tu saingan dalam berniaga. Dia kata saya berniaga dan faham sangat
Hak kandungan kuliah ustaz tu faham sangat dia kata. Maknanya dia berniaga dan dia tu dia faham sangat. Hak kandungan hak kuliah hak mengelepah. Faham sangat dia kata. Kita mengelepah kan, cuba kita letak kalau kita duduk di tempat seumpama tu macam mana. Niaga sebelah-sebelah, hak sebelah kitanya penuh. Hak sebelah kitanya apa? Hidup apa? Hidup mati itulah, hidup mana tak mahu mati apa tu? Hidup segang apa tu? Maknanya kodo-kodo. Kalau sama-sama tak naik, okey je. Kalau sama-sama naik, okey juga. Tapi kalau saingan kita tu je, hak nampaknya laku. Kita ni mepeh. Tak mepeh mana dah? Mepeh. Maknanya hak ni hak orang apa? Hak lebih di dia tu barulah mari ngali ke kita. Pada ni. Hak lebih di dia, hak laku tu, hak lebih tu barulah mengalir ke tempat kita. Ke mana? Ada ni. Dia kata saya berniaga dan faham sangat tu. Itu contoh saingan dalam perniagaan. Sama juga bersaing. Di tempat kerja sama juga, bersaing tempat kerja. Yang mana tujuan yang sama. Nak dapat naik pangkat, nak tujuan yang sama. Jadi bila bersaing seumpama tu, itu di antara punca menyebabkan timbul sifat dengki di hati. Mana? Bersaing dalam belajar. Begitu juga dengan orang yang mengajar. Orang mengajar sama juga. Mana bersaingnya kat mana? Bersaingnya orang hak mengaji. Orang hak mengaji. Maknanya bersainglah. Kalau orang mengajar dua tempat, jadi saingan ni saingan yang sama. Nak cari pelajar. Jadi tambahan pula sekarang ni orang yang minat belajar bukan ramai sangat. Hak ramainya hak tak mau belajar. Hak ramai tak mau belajar. Hak belajar tu tak ramai mana. Lepas tu pula orang ngajar ramai pula. Jadi ada tempat yang dapat sambutan, ada tempat yang kurang sambutan. Ni saingan seumpama ni. Terkadang pula yang dapat sambutan tu dia lebih kemudian daripada kita. Sebelum tu kita dapat sambutan. Bila timbul orang baru, jadi kita jadi kurang sambutan, tiba-tiba orang hak baru pula dapat sambutan. Kemudian kadang-kadang orang boleh kata pula, apa? Tak jadi hak mengaji selama ni. Ngaji hak ni baru jadi. Contohnya ni saingan ni. Apa anda ni? Ini tabiat tu payah. Mari daripada perkara-perkara yang seumpama ni. Dia bersaing ni, hak sedara sedaging, adik-beradik pun boleh dengki. Adik-beradik pun boleh dengki. Kenapa ni? Kerana takut luput satu tujuan yang sama. Perhatian ibu bapa. Ada ni, perhatian ibu bapa. Satu tujuan yang sama, maka ada saingan lah. Adik-beradik tu sedara sedaging, boleh timbul dengki mendengki. Kita maklumlah hak kisah Qabil dan Habil. Kisah Qabil dan Habil. Kenapa jadi Qabil itu didengki kepada Habil? Pada ni. Kerana bersaing lah. Waktu maklum sangat kita ni. Qabil dan Habil. Mari daripada mana? Mari daripada dengki Qabil kepada Habil. Tu adik-beradik, sedarah sedaging tu. Macam mana pula kalau ni bukan adik-beradik lah ni. Ni betul saingan sungguh lah ni. Kalau tak berseteru pun mujur ni. Bukan saudara sedaging dan memang saingan sungguh, cuma kalau tak berseteru je mujur. Mana? Apa ni? Madu dengan madu tu lah. Mana? Dua yang bermadu ke apa enggak? Orang nak kira tu. Tak bersaing tu. Ni hak dak berseteru ni. Kalau hak berseteru, banyak perkara dah lah jadi nak timbul deki. Yang pertama bersaing kerana rebut perhatian yang satu, yang suami yang satu. Yang kedua pula berseteru pula. Nak kira mana tu?
Macam mana tabiat manusia? Perangai manusia macam mana? Faham tak ni? Makna hak ni di luar kuasa kita. Nak menghilangkan terus hak sifat dengki tu. Sebab apa? Sebab tabiat. Macam dah tanya lah. Hak orang perempuan yang suami dia ada isteri lain. Mana? Tambahan pula isteri baru tu lebih dianya. Muda dia dan dia lebih dapat perhatian. Hak lamanya macam mana? Hak tuanya macam mana? Mana? Jadi di hati tu timbul cerita di hati tu supaya Tuhan tarik nikmat. Hak baru pula boleh, hak lama misalnya tak ada anak, hak baru pula boleh anak. Nak kira mana tu? Jadi tabiat manusia macam mana? Nak hilang sifat dengki ni kuasa ke tak manusia ni? Tak kuasa nak menghilangkan sifat dengki. Macam mana pula dalam keadaan kita usaha untuk menghilangkan sifat dengki, tapi sifat dengki tak hilang lagi. Macam mana nak melepaskan diri daripada dosa dengki? Ni kita bicara sekarang. Mana dengki ni dengan ilmu, dengan amal. Ilmu kita ilmu kemah molek dah bab dengki ni tahu sangat dah. Tapi dengan ada dia punya punca-punca dengki berseteru bersaing, tabiat manusia macam mana kalau berseteru? Tabiat manusia macam mana kalau bersaing? Mana ni? Jadi dengan tabiat tadi tu sukar untuk hilang sifat dengki. Macam mana nak melepaskan daripada dosa dengki? Di masa yang sama kena mujahadah lah untuk menghilangkan sifat dengki itu. Tapi dalam keadaan sifat dengki itu masih ada, nak melepaskan diri kita daripada dosa dengki dengan dua perkara. Yang pertama, tiada engkau menzahirkan dengki di hati itu kepada anggota zahir, lidah ke, perbuatan ke. Orang sebut, dia kata jangan menterjemahkan. Dia kata jangan menterjemahkan dengki di hati kepada perkataan dan perbuatan. Faham ke? Jangan menterjemahkan sifat dengki yang masih lagi ada di hati, yang tabiat manusianya agak sukar untuk menghilangkan sifat dengki. Dia kata jangan menterjemahkan dengki di hati kepada perkataan dan perbuatan. Biar duduk diam dalam hati tu. Jangan menzahirkan di anggota luar. Pada ni. Tapi dengki masih lagi ada di hati, tapi tidak menzahirkan di anggota luar. Bahkan anggota luar tu bukan tidak menzahirkan, bahkan menyalahi. Orang dengki perkataannya biasanya mencela, menghina. Kita menyalahi dengan bahawa kita memuji. Tu. Tapi dalam hati tu ada dengki tu. Orang dengki biasanya perkataan dia mencela, menghina, memfitnah, nak menjatuhkan ini musuh kita, seteru kita, saingan kita. Jangan di perkataan tu. Sebaliknya menyalahi, puji, angkat dia. Pada ni. Sebab hak zahir mudah sikit nak banding dengan hak hati. Hak zahir mudah sikit. Tak ada ni. Jadi nampak macam berpura-pura lah pulaknya. Hati pasal lain. Lidah cakap molek. Lidah cakap molek tu bukan kita nak berpura-pura. Bukan masalah kita dengan dia. Sebab kita dengki, tak dengki dia tak tahu pun. Kita ni dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lidah kita cakap molek tu nak betul hati. Hati dengki. Kalau kita terjemah di lidah gak, sebaliknya lah, menghina, mencela lah. Tiba-tiba lidah kita tak turut hati yang dengki tu. Sebaliknya lidah kita menyalahi dengan memuji. Jadi seolahnya hak zahir ni nak lawan hak batin tu. Bukan kerana kita berpura-pura, bukan. Jadi kalaulah
Dengki hanya duduk di hati, tidak dizahirkan, tidak diterjemahkan di perkataan dan perbuatan, maka lepas daripada dosa dengki. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bukan setakat tidak menzahirkan. Yang keduanya, benci engkau akan diri engkau, akan kasihnya, hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba. Kenapa ni? Benci engkau diri engkau, akan dengki ada di hati engkau. Itu maksud dia. Yang kedua terdahulunya, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya, akan berkenan diri engkau, hilang nikmat Allah daripada segala hambanya, hamba Allah. Berkenan kasih ataupun berkenan hati hilang nikmat ni dia panggil dengki. Maknanya bukan setakat kita tidak menzahirkan dengki di perkataan dan perbuatan, bahkan kita benci akan diri kita yang ada sifat dengki. Benci. Nak buang tak boleh, kenapalah jadi hati ni seumpama ni. Mana apa ni? Benci. Benci di hati. Itu yang kedua. Yang mana benci engkau tu, yang timbul jadi benci ni, yang menyebabkan benci tu kerana agama. Sebab apa hati, apa kita benci kepada hati kita yang dengki? Kerana agama larang. Tapi oleh kerana tabiat ni, perangai manusia ni dengan berseteru, dengan bersaing ni, sukar nak hilangkan dengki. Jadi masih lagi ada sifat dengki di hati, maka kita benci akan diri. Kerana ada sifat dengki di hati. Benci kerana apa ni? Kerana agama. Tapi dia masih sama, masih lagi ada di hati itu sifat dengki kerana tabiat. Ada gitu. Ada ni. Kerana tabiat. Sekarang engkau benci akan diri engkau kerana di hati engkau tu ada sifat dengki. Ada ni. Kenapa jadi benci kepada diri engkau yang ada sifat dengki? Kerana agama. Kerana dengki ni dilarang pada agama, maka bencilah. Tapi di masa yang sama, walaupun hati benci, tapi dengki itu kekal di hati. Sebab apa? Sebab tabiat perangai manusia, kalau dah berseteru, mudah dah jadi dengki. Kalau dah bersaing, mudah jadi dengki. Berseteru, bolehlah kita berbaik-baik. Tapi kalau bersaing, tidak berseteru, tidak balah, baik. Tapi dalam berniaga tetap ada saingan. Pandai ni. Ke apabila kita berbaik-baik dengan saingan kita pun tutup kedai kita. Tak. Kita bersaing. Jadi maknanya kalaulah hak kita berniaga tu kurang sambutan, kita akan usahakanlah nak macam mana ni, nak jadi naik semula ni. Nak macam mana? Nak macam mana ni, bukan nak khianat hak saingan tu, hak tu berat sangatlah tu ni, tak ni. Dia tidak diterjemahkan di perkataan dan perbuatan. Dengki hanya duduk di hati, bahkan benci pula dengki yang ada di hati tu. Tapi bersaing, tetap bersaing sampai ke bila-bila. Dan memang akan usaha supaya jadi naik semula. Buat comel ke macam-macam lah. Tambah dia punya ni hak resepi dia apa semua, nak jadi naik semula. Mana bersaing tu sampai bila-bila. Kalau semata-mata berseteru, kita boleh berbaik-baik. Tapi kalau bersaing tempat kerja, kita tidak berseteru dengan dia, kita berbaik dengan dia. Mana ni? Tapi saingan tu tetap ada. Mana ni? Dalam mengajar, dalam belajar, saingan tetap ada. Ada ni. Kalau kata sama-sama keluarga adik-beradik, ada saingan dia, saing tetap ada. Kalau bermadu tu, mungkin bersaing, tu nak kira tunya. Ada ni. Jadi tabiat tu daripada bersaing tu akhirnya timbul dengki. Tapi engkau benci akan diri engkau yang disebut dengki kerana agama. Tapi di hati tu masih lagi ada dengki kerana tabiat. Kalau dalam seumpama ni, nescaya tertolak, lepas daripada engkau oleh dosa dengki engkau itu. Lepas dosa dengki.
Dia gini, kalaulah di hati itu dengki, diterjemuh pula dengan perkataan dan perbuatan, ijma' ulama berdosa. Tak ada khilaf. Tetapi kalau hanya tidak diterjemuhkan kepada perkataan dan perbuatan, tapi hati tidak benci mana kepada diri sendiri yang dengki tu, atau khilaf ulama. Kalau hanya ada perkara yang pertama, tidak ada perkara yang kedua, lepas tak daripada dosa dengki, khilaf ulama. Mana dia? Kalau yang pertama pun ada, yang kedua pun ada, barulah sepakat ulama lepas dari dosa dengki. Yang pertama, dengki di hati sahaja, tidak diterjemuhkan dengan perkataan dan perbuatan, disertakan dengan yang kedua, benci engkau akan diri engkau yang ada sifat dengki. Bukan setakat dengki di hati sahaja, tidak diterjemuhkan kepada perkataan dan perbuatan, bahkan engkau benci diri engkau yang ada sifat dengki. Kalau ada dua tu, tidak menzahirkan serta benci dengki di hati, sepakat ulama lepas engkau daripada dosa dengki. Ada ni, lepas engkau daripada dosa dengki. Tapi kalau hanya ada yang pertama saja, mana yang pertama? Tidak menzahirkan, mana tidak menterjemahkan dengki di hati kepada perkataan dan perbuatan, tapi engkau tidak benci diri engkau yang disebut dengki, atau khilaf ulama, lepas tak lepas daripada dosa dengki. Tapi kalau diri engkau pun benci dengki yang ada di hati, tu sepakat ulama lepas. Tapi kenapa dengki tak hilang? Tabi'ah. Pada ni. Macam mana dalam kitab ni susun? Macam mana dalam kitab ni susun? Pada. Kemudian hak dengki di hati yang berpunca dari tabi'ah tu kena mujahadah supaya dihilangkan. Dia dalam duduk di hati ni betul lah tidak menzahirkan, tidak menzahirkan, tapi hati ni raja. Hati ni raja. Kalau hati ni raja ni dengki, betul lah tidak menzahirkan di perkataan dan perbuatan, tapi hati ni apa? Membuak-buak apa? Ni hati ni kan, dia membuak-buak, akhirnya zahir di perkataan, akhirnya zahir di perbuatan. Tu tak ada khilaf lah, berdosa lah, tak lepas dia dosa dengki. Ialah untuk permulaan, maknanya tidak menzahirkan dengki di hati itu kepada perkataan dan perbuatan. Pada ni duduk dalam saja. Tapi tadilah itu hati umpama raja. Kalau raja tu molek anggota yang lain. Kalau raja tu tak molek, punah anggota yang lain. Tapi sekarang ni nak robat raja ni, ni tabi'ah ni payah. Lepas tu macam mana? Kawal anggota zahir. Tapi lama mana nak kawal? Kalau dah raja tu sakit. Raja tu sakit kan? Dengki berpunca dari tabi'ah tu. Kena habaq ilmu dan amal yang terdahulu untuk menghilangkan sifat dengki di hati, tu berterusan. Bukan membiarkan dengki ada di hati, hanya setakat jangan menzahirkan di lidah, perkataan dan perbuatan. Bukan setakat tu, sebab hidup dalam ni lama-lama akan terzahir juga di perkataan dan perbuatan. Jadi tidak menzahirkan satu, serta benci engkau akan diri engkau, akan dengki yang ada pada diri engkau, walaupun masih lagi di hati itu ada dengki berpunca dari tabi'ah. Nak cerita pula hak berkaitan dengan tabi'ah. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabi'ah, kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas mengubah akan tabi'ah tu pada kebanyakan kelakuan. Pada kebanyakan ni, bukan tabi'ah tu tidak boleh diubah, tapi pada kebanyakan kelakuan, perangai manusia apabila berseteru, perangai manusia apabila bersaing, maka mudahlah di hati kita hilang nikmat seteru kita, hilang nikmat saingan kita, diturunkan bala atas seteru kita,
cerita di hati diturunkan bala atas saingan kita. Macam sebut minggu lepas lah, bersaing berniaga, dia tak boleh buka kedai. Tuhan timpakan balak ujian kepada dia. Dia uzur tak sihat. Macam mana berniaga kita, habis cepat lah, sebab tak ada saingan. Mana di hati? Oh, kalau dia sakit lama mujur. Tengok. Ke mana? Tiba-tiba dak berapa hari, mari semula segar megong. Mari dah dia. Mepeh pulak kita. Kan? Mana tabiat manusia, perangai manusia. Pada kebanyakan kelakuan, tak kuasa engkau untuk mengubah akan tabiat engkau. Sebab itulah syarak tidak mewajibkan kita mengubah tabiat tu. Tanda ni. Ini hukum syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberati akan seseorang melainkan perkara yang mampu diusahakannya. Tabiat ni tak kuasa kita nak ubah. Dia nak hilang sebab dengki ni, kena ubah tabiat tu. Tabiat kebanyakan manusia, kalau berseteru ada dengki, kalau bersaing ada dengki. Tukar tabiat tu. Sukar, payah, tidak kuasa pada kebanyakan kelakuan. Kebiasaannya begitulah. Kenapa? Kerana bahawasanya tabiat itu tidak dapat mengerasi akan, tidak dapat mengatasi, tidak dapat mengalahkan akan dia akan tabiat, melainkan mereka yang putus penilikannya, penilikan mereka daripada makhluk. Siapa tahap ni? Siapa tahap mana? Siapa tahap putus penilikan daripada makhluk. Di basirahnya tidak ada makhluk. Hilanglah tabiat manusia biasa. Naik pada tabiat para malaikat. Pada ni hilang tabiat manusia biasa. Hilang. Siapa ni? Mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Siapa mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni? Mereka yang naik maqam fana, maqam wahdatul af'al. Lenyap segala di basirah, yang ada di basirah hanyalah Allah, makhluk tak ada. Tu maqam fana, maqam aulia. Pada ni. Siapa maqam ni putus penilikan daripada makhluk, lenyap di basirah daripada makhluk sampai maqam fana, tak ada lah tabiat. Tak ada lah tabiat tu. Sebab apa? Sebab bersaing sekalipun tidak ada, saingan tidak ada. Yang ada hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wahdatul af'al. Keesaan pada perbuatan, bukan keesaan pegangan. Keesaan pegangan nak cerita dah tu, nyok tu akidah kita. Keesaan pegangan ni wahdatul af'al ni di basirah hanya tilik af'al perbuatan Allah. Kalau saingan tu maju macam mana pun bukan dia pun, perbuatan Allah. Ni. Ni bukan laku-laku ni. Ni hak putus penilikan sungguh sampai maqam fana sungguh ni, sampai maqam aulia. Barulah hilang tabiat manusia. Faham tak? Lepas tu macam mana tu dah, kita tadi kata kita berpegang keesaan pada perbuatan. Mereka ni pula wahdatul af'al. Berbezanya kat mana? Berbeza kita ni pegangan. I'tiqadi dia panggil, pegangan. Sampai tahap ni dipanggil syuhudi zauqi. Di basar mereka tidak ada melainkan hanya Allah. Putus penilikan mereka daripada makhluk. Tak ada, tak ada. Diri mereka pun tak ada, ikhtiar usaha mereka pun tak ada. Mana? Di penilikan basirah, bukan di perlihatan mata. Penilikan basirah tidak ada. Atau panggil maqam fana. Apa makna fana? Fana ni hancur, lenyap. Aghyar dan akdar istilah ilmu. Lenyap, mana ni? Binasa, lenyap, aghyar dan akdar.
Aghyarnya mana? Ghairullah, selain daripada Allah. Siapa selain daripada Allah? Makhluk selain daripada Allah. Jadi fana, lenyap di basirah, selain daripada Allah. Ini apa ni? Makhluk. Putus penilikan daripada makhluk. Pada ni. Lenyap, aghyar dan akdar. Mana akdar? Kekeruhan lalai. Tak ada dah lalai. Sebab apa? Sebab di basirah hanya ada Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah, saah demi saah. Basirah hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam fana, maqam wahdatul af'al, maqam aulia, bukan lakung-lakung. Kena faham molek sini ni. Inilah pembicaraan dalam kitab-kitab tasawuf haqiqah. Pandai ni. Dan kita tasawuf haqiqah sebut kata tauhid, sebut kata iman, sebut kata makrifah, ni lah ni, putus penilikan daripada makhluk. Itu tauhid mereka. Dipanggil apa? Wahdatul af'al. Tauhid af'al mana apa? Di penilikan mereka, di basirah mereka hanya af'alullah jua. Sebab apa? Sebab yang sebenar-benarnya af'alullah je. Af'al kita, perbuatan kita, perbuatan makhluk zahir je, palsu belakangnya, bukan sebenar. Ada ni. Sebenar apa? Gerak-geri kita tu af'alullah. Jadi bila sampai maqam hakiki, maqam sebenar, hilanglah palsu ni. Tapi bukan buat, bukan lakon ni. Dengar faham molek? Itu maksud tauhid. Dan kita hikam contohnya, dan kita adrun nafis contohnya, dan kita al-mahalus safi, banyak kita tasawuf hakikah yang lain. Sebut tauhid, tauhid inilah tauhid syuhud dia panggil. Pandai ni. Kalau sebut kata iman, iman ni lah. Kalau sebut kata makrifah, makrifah khasah, makrifah aulia. Jangan dicampur dengan tauhid dalam ilmu akidah, itu syariat. Iman dalam pembicaraan akidah, makrifah permulaan agama dalam pembicaraan akidah. Awaluddin makrifatullah tu, permulaan mengenal Allah ni mengenal mana? Mengenal dengan pegangan. Ni siap orang mengajar, awaluddin makrifatullah, awal mengenal Allah, mengenal ni mengenal aulia. Jadi orang tak ada agama belaka selagi belum sampai maqam aulia. Pada ni. Dan kalau awal agama makrifah aulia, belum sampai maqam aulia, tak ada agama lah. Lepas tu kalau tak ada agama, macam mana kita nak sampai maqam aulia? Sebab di kita tak ada agama. Ni pening belaka ni. Salah sangat-sangat. Memang bukan salah sikit-sikit ni. Kesalahan bawakan seumpama ni boleh bawa pada tergelincir pegangan sendiri. Ada ni. Boleh bawa pada tergelincir pegangan tu sendiri. Sampai kepada putus penilikan daripada makhluk. Di basirah mereka tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Khalik Allah Ta'ala. Di basirah mereka, diri mereka pun tidak ada. Pilihan dan perbuatan diri mereka pun tidak ada. Itu di basirah mereka. Tuhan lenyapkan. Faham tak? Yang ada hanyalah Allah, af'alullah sahaja yang ada. Sebab tu dalam kitab hikam contohnya, selagi kamu merasai kamu ada pilihan, selagi kamu merasai kamu ada tadbir, selagi kamu merasai kamu ada perbuatan usaha gerak diam, kamu belum lagi mentauhidkan Allah. Kenapa situ belum mentauhidkan Allah? Belum putus penilikan daripada makhluk. Kenapa? Kamu belum sampai maqam wahdatul af'al, tauhid af'al, maqam fana. Kenapa? Kamu belum wali. Situlah maksud kita. Tapi kalau hak mengajar tu tidak mursyid, tengok. Selagi merasai kita ada pilihan, selagi merasai kita ada tadbir susun atur, selagi merasai kita ada usaha perbuatan, belum lagi mentauhidkan Allah tu. Belum beriman lagi tu, belum makrifah lagi tu. Kalau belum tauhid, belum iman, belum makrifah, sembahyang puasa tuan tak terima. Ni salah sangat-sangat. Lepas tu macam mana? Jangan ada di hati kita. Pilihan kita, perbuatan kita. Tu terundur jadi jabariyah. Sebab syariah kitanya, kita wajib isbatkan, wajib letakkan, kejarkan di akidah
hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, wajib kita isbatkan di akidah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tidak berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan, itulah Jabariyah. Jabariyah pun tak kenal. Akhir tunduk jadi Jabariyah. Mu Tuhan, tak ada, kita tak ada apa. Tuhan kita hakikat, Tuhan yang lenyapkan, Tuhan yang hilangkan. Macam mana nak sampai kepada maqam Tuhan lenyapkan tu? Atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, ada tariqah dia, ada jalan dia, dan ada mereka yang ditarik oleh Allah, dijazbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kurniaan, atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kena mengaji suku pula tu. Sekarang ni syariah pun cuka cemakin tak lepas, dia baca kitab hakikat, akhirnya tunduk jadi Jabariyah. Nak baik. Dan sebab peringkat awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Makrifah ni, makrifah hak putus pendidikan daripada makhluk, makrifah khasah, makrifah aulia. Salah sangat-sangat, tak kena syariah apa panggil, dan tak kena ilmu hakikat yang sebenar. Sebab apa? Berpunca daripada tidak berguru, ataupun berguru bukan dengan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Yang baik boleh tunduk jadi Jabariyah tu. Kita disunahkan wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, wajib itu berpegang. Kalau tidak tunduk je Jabariyah. Sampai saat Tuhan lenyapkan di basirah, tidak ada. Yang ada hanyalah ada Allah Subhanahu wa taala ni. Butuh penilikan daripada makhluk di basirah, bukan di lakon-lakon, kan? Ingat baik. Siapa tahap ni tak ada apa dah lah. Nak seteru tak ada, nak nampak saingan tak ada. Pada ni sama je. Semua yang berlaku tu af'alullah. Perkara tu perkara manis ke, perkara pahit ke, perkara tu perkara nikmat ke, sebaliknya perkara tu perkara yang mana senang ke, susah ke, sehat ke, sakit ke, di sisi mereka sama. Sebab apa? Sebab semua tu ada af'alullah. Hak ni hak dalam kitab hakikat ni duk cerita sama antara ni puji dan keji. Sama antara keji dan puji dan keji, sama aja. Sebab apa? Puji itu af'alullah, zahir je mai lidah seseorang. Keji itu af'alullah, zahir mai lidah seseorang. Sama aja. Sebab apa? Sebab putus penilikan daripada makhluk. Dia tak nampak dari basirah. Yang memuji itu makhluk, yang mengkeji itu tidak nampak. Sebab apa? Semua tu af'alullah. Siapa tahap ni? Ni puji kembang lubang hidung, keji mulut merah telinga, tak ada apa-apa ni, berapi nak bawa ke orang. Cerita bab hakikat, cerita bab maqam, bohong lagi tu. Atau syariah pun tak lepas kan. Puji dan keji sama sebab af'alullah. Sihat dan sakit sama sebab af'alullah. Lepas tu guru dia ajar orang dia, genu, masuk apa pula? Masuk tu puji keji sama, puji keji sama. Masuk hati, sehat sakit sama, sihat sakit renung tu dia pun berhenti, ada murid pun renung, masuk dia ingat ke boleh masuk, mana dia ingat wali ni boleh bubuh wali dia ingat. Jangan duduk tekan gitu. Itu di luar kekuasaan kita. Tekan masuk gitu, putus mana-mana wayar. Punah ranak lah. Ada ni. Dah, semua masuk. Tu saya pernah pergi sekali. Gini. Hak kurniaan Allah ni dia semua buat, dia semua masuk. Lepas tu kena masuk. Puji keji sama. Terus keji sekali tengok. Berapi dia kejar kita. Ni bukan belaka. Ni semua ni apa ni? Syariah pun tak lepas, ilmu hakikat pun yang bukan hak sebenar ni jadi fitnah. Akhirnya orang mencela ilmu hakikat yang sebenar. Orang bakit bohong, orang bubuh sesat.
Sebab apa orang bakit bahawa bersesat pada ilmu hakikat yang sebenar? Inilah pokok yang menyamar ni, yang merosakkan ilmu tu, yang ilmu hakikat yang sebenar. Lepas tu nak hilang wujud diri, hilang keakuan. Yang ada hanyalah Allah. Hilang wujud diri, hilang aku. Tak ada aku. Tak ada kok mana pula akunya ada. Hilangkan. Ni dalam radio dan TV pun ada ceramah seorang ni. Hilangkan wujud diri, hilangkan kuasa diri. Yang ada hanyalah wujud Allah. Yang ada hanyalah kuasa Allah. Tak ada kita, tak ada kuasa kita. Ini putus pendidikan dan makhluk ni makam fana, makam aulia, bukan suruh buat. Ni, ada ni. Selagi ada aku, selagi itulah mensyirikkan Allah. Kerana aku ni lah iblis jadi sesat. Kerana akulah. Kerana ada keakuan dipanggil ananiyah. Kerana ada keakuan, iblis jadi sesat, Azazel jadi sesat. Mana? Ana khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Kerana ada aku ni lah. Sebab tu jadi iblis sesat. Kata dia ni memang tak betul sungguh lah. Bukan iblis je aku. Dah kita baca tu, qul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu bukan aku. Ke iblis itu. Bukan aku situ. La a'budu ma ta'budu. Tidak aku sembah akan barang yang engkau sembah. Bukan aku. Betul? Ni kata pening. Salah sangat-sangat ni. Apa tak ada akunya? Dalam Quran banyaklah akunya. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kata Nabi Ibrahim, aku nak pergi pada Tuhan. Aku belaka tu. Memanglah ada aku. Dia banding dengan aku iblis. Ananiyah. Sebab tu jadi sesat, jadi syirik. Ini sekarang belaka ni. Nak hilangkan aku, nak hilangkan kuasa diri. Nak lenyap yang ada hanyalah Allah. Ni sampai makam Tuhan yang letak sini. Bukan buat-buat ni, bukan. Kita baca dalam doa iftitah. Aku belaka tu kan. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Doa iftitah ni doa iftitah yang dibaca oleh Nabi. Riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam banyak-banyak iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi lah paling afdal. Sebab apa? Dia dekat dengan ayat Al-Quran. Ayat Quran ni mana? Inni wajjahtu. Inni situ Nabi Ibrahim. Aku juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadah aku, semayang aku tu, perbuatan aku. Tak ada aku apa. Mana ni? So hilang keakuan. Tak ada aku, tak ada. Selagi ada aku, selagi itu mensyirikkan Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Ni salah belaka ni. Salah sungguh-sungguh ni. Kesalahan yang seumpama ni boleh rosak pegangan. Ni pihak berkuasa kena ambil perhatian sungguh ni. Kena benterah ajaran-ajaran yang seumpama ni. Ajaran seumpama ni ada dalam rakaman. Ajaran yang seumpama ni dalam radio TV pun ada. Bukan dalam rakaman persendirian saja, bukan. Ada ni. Bagaimana tu? Dia membaca buku-buku hakikat tanpa berguru, ataupun dia berguru dengan guru yang tidak mursyid. Ini makam kurniaan Tuhan ni. Makam fana, putus penilikan daripada makhluk. Lenyap, tak ada. Tabiat tak ada. Tidak ada. Sebab apa? Yang ada hanyalah af'alullah, tidak ada af'alul makhluqat. Tidak ada. Yang ada hanyalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Af'alul makhluqat tidak ada. Sebab hakikatnya tidak ada af'al makhluk. Wa imma makhluk tu nama Nabi, wa imma makhluk tu nama malaikat. Tidak ada af'al makhluk. Yang ada hanyalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan. Yang khalik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya makhluk. Para malaikat makhluk. Jadi af'al para anbiya, af'al para malaikat, itulah af'alullah Subhanahu wa ta'ala. Af'al perbuatan Allah jua hakikinya. Kita berpegang seumpama tu, tapi di ingatan hati kitanya perbuatan kita belaka. Tak ada salah apa pun.
Nak putus penilikan ni sampai maqam fana. Sampai tahap ni lenyaklah tabi'ah. Tidak ada. Sampai maqam ni bukan kata sifat hasad. Makhluk pun tidak ada di hati. Kekerohan lalai pun tidak ada di hati. Lenyap, tidak ada. Bukan kata hasad. Kekerohan lalai. Lalai tu dosa dah. Bagi cerita, bagi maqam. Lalai tu dosa dah. Kita lalai hati dan ingat Tuhan tak berdosa. Mereka lalai tu kekerohan dia panggil. Kita ni kekerohan apa? Kita bukan kekerohan. Kita ni penuh dengan kotoran dosa. Itu kita syariah ni. Kita ni penuh dengan kotoran dosa. Mereka dosa tidak ada. Yang ada adalah kekerohan lalai. Akhirnya tidak ada dah kekerohan lalai. Yang ada hanyalah napah demi napah hati mereka, basirah mereka syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Memandang dengan basirah tu syuhud dia panggil. Itu dia panggil dapat dengan zauq, idraku syai' bizauq. Mereka dapat satu dengan zauq kecak dia di basirah para aulia. Disir hati lapis paling dalam sekali. Disir hati bagaimana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Putus penilikan daripada makhluk, penilikan musyahadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah hilang tabiat manusia. Kalau tidak, masih lagi dikuasai oleh tabiat, masih lagi sukar untuk hilangkan sifat dengki. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang ampunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada ia isi syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.